Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang pertama akan membentangkan tajuk sumbang mahram. Baiklah, kita akan pergi kepada definisi sumbang mahram. Apa itu sumbang mahram? Sumbang mahram adalah hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang dan juga dilarang dalam agama Islam. Okey, dari definisi ni kita boleh pecahkan kepada dua poin. Okey, poin pertama, sumbang mahram ni adalah kegiatan seks antara ahli-ahli keluarga yang rapat, dan yang kedua adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah ataupun nasab. Nasab tu apa? Nasab tu adalah keturunan. Faktor-faktor sumber mahram. Yang pertama, tahap iman yang lemah. Secara umumnya, kebanyakan pelaku sumber mahram mengetahui dosa-dosa pelaku tersebut disebabkan oleh kelemahan iman, menyebabkan dalam keadaan tertentu nafsunya mengatasi kewarasan serta melakukan sumber mahram setelah terdorong dengan situasi yang sesuai untuk mereka melakukannya. Godaan nafsu seperti ini sentiasa berlaku dan dorongan-dorongan faktor luaran yang mengarahkan kepada dosa tersebut menggalakkan lagi dorongan tersebut. Kelemahan iman ini perlu ditangani oleh setiap individu dengan mempertingkatkan keimanan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kurang pendidikan dan kefahaman agama. Kes-kes yang melibatkan kurangnya pendidikan dan kefahaman agama, misalnya menggambarkan kecintaan agama ibu mereka sehingga mereka menganggap perbuatan mengorbankan anak mereka kepada suaminya tidak dianggap satu kesalahan oleh mereka berdua. Ini ditambah lagi dengan ketohoran agama. Kedua-dua bapa mangsa yang melakukan sumbang mahram dan menganggap dosa tersebut sebagai tidak salah. Kurangnya pendidikan dan kefahaman agama dengan ditambah lagi terdapat dorongan yang mudah untuk melakukan sumbang mahram menyebabkan berlakunya kes tersebut. Oleh sebab itu, tidak hairan kalau kes sumbang mahram yang melibatkan bapa kandung dan bapa tiri berleluasa hingga kini kerana tidak memahami konsep kefahaman agama lebih mendalam. Pendidikan pengetahuan agama merupakan teras peraturan manusia. Kehidupan yang tidak berlandaskan peraturan sudah tentu akan kucar-kacir sebagaimana kes sumbang mahram yang dibincangkan. Sebab itu pengetahuan agama menjadi wajib bagi orang Islam mempelajarinya bukan sahaja ketika muda, bahkan setelah berkahwin sehingga akhir hayat. Seterusnya, kegagalan isteri memenuhi keperluan suami. Perkahwinan sendiri yang kita tahu dari segi bahasa adalah bercantum atau bergabung, manakala dari segi syarak bermaksud suami isteri yang membolehkan seorang lelaki dan seorang perempuan berseronok. Okey. Berdasarkan pentarifan ini sudah terjelas maksud asal perkahwinan bagi seorang lelaki ialah untuk menyelesaikan keperluan seksnya. Suatu awal perkahwinan, isteri masih boleh menunaikan kewajipan melayan suami ini dengan sempurna. Apabila telah sampai peringkat perpuluhan, apatah lagi jika isteri berkahwin semula dengan lelaki yang lebih muda. Tahap layanan ini berkurangan atas sebab faktor-faktor biologi mereka, faktor umur, faktor penat dan sebagainya. Ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan antara keperluan suami dan kegagalan isteri. Sebagai contoh, seorang suami mempunyai keinginan terhadap isterinya tetapi isteri tidak mampu melayan kerana penat dan sakit-sakit. Disebabkan itu, kemanakah suaminya ingin menyelesaikan keperluannya? Kelemahan iman dan kurangnya pengetahuan agama menyebabkan suaminya bertindak memuaskan nafsu terhadap anaknya. Okey, yang terakhir, batas pergaulan dan hubungan dalam keluarga. Dalam Islam, pergaulan lelaki dan wanita yang melibatkan kerabat hasil daripada persemandaan atau haram muakkad seperti adik ipar atau kakak ipar merupakan pergaulan yang perlu dijaga rapi dari segi aura. Tutur kata pergaulan kerana bahayanya lebih besar berbanding dengan haram selama-lamanya atau haram muabad dan yang mahram. Ini kerana hal penjagaan batasan yang melibatkan pertalian ini amat kurang dijaga dengan alasan, contohnya abang ipar telah berkahwin dengan kakaknya atau adik ipar lelaki sudah berkahwin dengan adik perempuannya. Penjagaan pergaulan ini pernah ditegas dan diperingat oleh Rasulullah dalam satu hadis, awas kamu daripada bercampur gaul dengan wanita. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau bercampur gaul dengan alhamu? Rasulullah menjawab, alhamu itu maut. Menurut Al-Bustani, perkataan alhamu itu bermaksud ibu bapa mertua tetapi termasuk juga ipar duanya sekali.
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud al-hamu itu maut, merujuk kepada bahaya yang lebih besar seorang lelaki bergaul ibu mertua dan ipar duanya yang perempuan jika tidak menjaga batasan sehingga boleh membawa maut, yang merujuk kepada kecelakaan yang besar seperti sumbang mahram. Nama saya Siti Zulaika binti Kamarudin. Nombor matrik saya 22BE02009. Kesan-kesan sumbang mahram terbahagi kepada 3. Yang pertama, kesan kepada individu. Yang kedua, kesan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kesan kepada negara. Okey, kita lihat kesan kepada individu. Yang pertama, individu itu akan mengalami trauma dalam dirinya. Sebagai contoh, mereka ini terdorong untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya, seperti mereka akan membunuh diri. Yang kedua, individu itu akan merasa kurang keyakinan diri dan kemurungan apabila mereka berhadapan dengan masyarakat maupun orang lain. Okey, kesan kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan berpecah belah kerana hilangnya nilai-nilai moral yang ada dalam diri mereka. Sebab itulah masyarakat akan berpecah belah. Yang kedua, masyarakat tidak mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain kerana wujudnya sikap saling benci antara satu sama lain. Okey, kesan kepada negara. Salah satu kesan kepada negara ialah gejala sumbang mahram yang semakin lama semakin meningkat. Sebagai contoh, masalah pembuangan bayi yang semakin meningkat dan mencetuskan fenomena baru di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Muhammad Shahjahan, bernombor matriks 22BE02004. Mengikut statistik kes sumbang mahram pada tahun 2019 hingga Februari 2021, sebanyak 169 kes direkodkan dan pelakunya ialah bapa kandung, manakala 155 kes bapa tiri, 100 kes direkodkan oleh bapa saudara, manakala 55 kes dilakukan oleh abang kandung sendiri. Pada 24 Februari 2021, di Kelang, seorang peniaga air tebu didakwa di Mahkamah Session Kelang dengan 64 pertuduhan melibatkan sumbang mahram dengan anak sendiri dan juga merogol rakan kepada anak perempuan berusia 14 tahun. Tertuduh beliau berusia 42 tahun. Bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Fatih Nazalia Zabani, nombor matrik 22BE02071. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk membendung kejadian sumbang mahram dari terus berleluasa. Antaranya adalah dengan mengukuhkan institusi keluarga dengan meluangkan masa untuk bersama dengan anak-anak dan mengawasi segala tindak tanduk mereka. Mereka juga boleh melakukan aktiviti riadah yang sihat bersama-sama. Yang kedua, menitik beratkan didikan agama dengan memantapkan keimanan dalam diri setiap individu, mempraktikkan ajaran agama yang kukuh di kalangan anggota keluarga, terutama sekali tentang nilai-nilai kehidupan yang patut diikuti dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Fatini Natalia Zabani, nombor matrik 22BE02071. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk membendung kejadian sumbang mahram dari terus berleluasa. Antaranya adalah dengan mengukuhkan institusi keluarga, dengan meluangkan masa bersama dengan anak-anak dan mengawasi segala tindak tanduk mereka. Mereka juga boleh melakukan aktiviti riadah yang sihat bersama-sama. Yang kedua, menitik beratkan didikan agama dengan memantapkan keimanan dalam diri setiap individu, dengan mempraktikkan ajaran agama yang kukuh di kalangan anggota keluarga, terutama sekali tentang nilai-nilai kehidupan yang patut diikuti dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Adakan aktiviti khas seperti program ceramah atau khusus khas tentang keibubapaan dan tanggungjawab, yakni memberikan kemahiran keibubapaan yang secukupnya untuk pasangan suami isteri, mengadakan pusat rujukan hikmat berterusan yang merupakan tempat di mana pasangan muda membuat rujukan tentang perkahwinan dan keibubapaan, mengadakan khutbah nikah yang khusus untuk menimbulkan keinsafan di dalam diri seorang lelaki dan juga peringatan tentang tanggungjawab dirinya terhadap isteri, anak-anak dan juga anak-anak tiri yang sepatutnya dilindungi oleh ayahnya. Langkah yang berikutnya ialah memberikan pendidikan seks yang sewajarnya di sekolah dengan
memberi penekanan kepada pengenalan bahagian badan, penjagaannya, pengawalannya dan mengenali batas perhubungan di antara lelaki dan wanita serta cara-cara menjaga diri daripada sebarang gangguan seksual. Akhir sekali, pelibatan dan kerjasama dari agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan dalam usaha menjayakan strategi membendung sumbang mahram. Antara ini seperti rancangan bersepadu yang membabitkan perumahan, pendidikan dan kemudahan untuk membendung gejala-gejala sosial dari terus berleluasa. Saya Nur Najia Fakihah binti Zahari, nombor matrik 22 BE 02025. Bentuk-bentuk sumbang mahram terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, sumbang mahram antara ibu bapa dengan anak. Yang kedua, sumbang mahram antara saudara kandung. Yang ketiga, hubungan seks antara sepupu dan antara saudara. Dan yang keempat, sumbang mahram terselindung dan sumbang mahram emosi. Akhir sekali kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya ialah gejala sumbang mahram ni bukanlah sesuatu perkara yang dianggap biasa dalam masyarakat kita. Tambahan pula, masyarakat kita ni majoritinya orang yang beragama Islam, yang mana sudah jelas bahawa gejala sumbang mahram ni adalah salah di sisi agama Islam. Oleh yang demikian, semua pihak harus berganding bahu untuk tampil dan bekerjasama memberi sepenuh komitmen untuk membendung dan membantras gejala sumbang mahram ni. Sekian, terima kasih.